future, I would really love to pursue a career in technology, and this program really helped me a lot. Program ini sangat bagus untuk development, design thinking. Anak-anak you kan boleh belajar graphic design, EVR dan sebagainya. Satu program yang bagus untuk pendedahan anak-anak kita. It's a positive and good program. If you continue doing what you like, you can find a job in the future that's related what your hobby is. This program should continue so that in future the technology can build up in younger kids too. Innovation, best. Innovation terbaik. Innovation is the best. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Dr. Mas, UM-STEM dan juga cikgu-cikgu serta anak-anak murid sekalian lah. Selamat datang ke program Business Pitching Coaching. So, untuk pengetahuan semua, ini merupakan tahun ketiga lah syarikat kami bersama dengan UM-STEM dan juga National STEM Association mengadakan program ini dan membantu para pelajar sekolah untuk bersama-sama lah mewujudkan satu bisnes yang kita kata lebih sustainable dan boleh dikaitkan dengan industri. Jadi pada hari ini dia bukan lebih kepada saya seorang bercakap. So sesi hari ini saya pun nak dengar daripada anda semua sebabkan saya nak tahu juga apa benda barang yang anda semua dah buat ataupun produk yang anda dah buat ataupun mungkin anda buat servis. Kami nak tahu jugalah sedikit sebanyak tentang apa yang telah anda lakukan. Jadi tanpa buang masa lagi, izinkan saya share skrin dan kita boleh mulakan sesi. Untuk parti sebab business pitching. Okey, sebelum kita mulakan sesi sharing kita hari ini, saya panggil sharing lah sebab saya ni bukan cikgu, bukan juga lecturer, tapi orang dari industri. So saya nak share lah apa benda yang patut anda semua buat. Dan insya-Allah jikalau anda semua mengikuti langkah demi langkah yang ada dalam ini, tidak menjadi satu masalah bagi NSA dan juga UM-STEM untuk membantu anda. Anda kata produk anda ini boleh dibangunkan dan dibawa ke market, kita akan bantu anda untuk itu. Tapi syarat dia tolong ikut apa yang telah kami share ni lah. Okey, jadi boleh semua kita mulakan? Boleh dapat sedikit reaction tak dari anda semua? Kalau boleh on mic, boleh on mic So sebelum kita teruskan ke bahagian sharing yang saya akan buat, hari ini saya nak tahu dululah sebab saya tahu ada dua wakil tim daripada setiap sekolah. Jadi untuk sesi pertama ini kita akan buat sesi introductory pitch. So apa yang perlu saya nak anda semua terangkan kepada saya adalah dalam masa 30 saat ke 1 minit, terangkan saya tentang latar belakang anda, which maksudnya anda dari sekolah mana dan kumpulan apa. Kemudiannya apakah nama idea projek anda? Okey, produk anda tu apa nama yang anda berikan kepadanya? Dan kemudian kenapa idea itu anda pilih? Okey, kenapa anda nak buat produk tu? Tolong share dekat kami lah kenapa anda rasa idea itu terbaik untuk dijual. Kemudian tolong ceritakan kepada kami apakah deskripsi idea yang anda buat. Boleh terangkanlah mungkin produk anda ini menyelesaikan masalah apa dan berapa ramai pengguna. Kalau kata dah jual ataupun dah start di launch di market, beritahu kepada kami berapa ramai pengguna yang sedia ada pada masa ini. So tanpa membuang masa lagi, bolehkah kita mulakan dari mana-mana sekolah dulu untuk kita teruskan sesi hari ini? Ada wakil-wakil daripada mana-mana sekolah ke untuk mulakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari SMK Seri Kiambang. Sekolah kami untuk kumpulan pertama, produk kami ialah baja organik liquid. Baja organik apa cikgu? Baja cecair. Okey. Baja cecair tu. Jadi kenapa idea untuk baja ni kami pilih sebab di sekolah kami ni ada projek untuk kelas PVMA tu. Kelas PVMA ni dia orang ada tanam sayur. Alright. Jadi bila cikgu-cikgu PVMA tu buat kajian, dia orang menemui satu kaedah bagaimana nak pastikan sayur-sayur tu dapat dituai dengan kuantiti yang banyak dan
hasil dia tu baik kan. Jadi diorang kami bergabunglah dengan PBMA untuk menghasilkan idea baja ni, yang mana bila kami gunakan kepada pokok tanaman di kebun kami tu, didapati bahagian daun sayur tu tidak dimakan oleh ulat. Jadi iaitu yang kami nak ketengahkan baja tu supaya untuk dikomersialkan lah. Faham? Dan idea kami tu walaupun di pasaran saya rasa pelajar-pelajar ni pun masa nak menemukan idea tu banyak ada baja cecair di dalam yang kami lihat dalam TikTok dan mana-mana kan. Tapi kami rasa yang kami punya idea ni tersendiri, ada keistimewaan dia lah. Dan saya harap pelajar-pelajar ni pun mengharap kalau bila dapat dijual ni adalah yang akan membeli, sebab saya tu yang kami tuai tu memang betul-betul tak rosak lah daun tu, tidak dimakan ulat lah. Jadi pengguna yang kami test setakat ni cikgu-cikgu di sekolah kami lah. Cikgu-cikgu di PBMA tu memang dia orang dah ni lah banyak kali lah menggunakan. Tapi masalah sekarang bila kami nak buat baja tu, masa yang kami ambil tu paling-paling ni pun 2 bulan. Maksudnya bila kami gunakan Kenapa jadi lambat sangat cikgu? Ya? Kenapa jadi lama sangat proses dia? Proses dia tu sebab hari tu percubaan pertama kami Maaf cikgu sekejap. Ni ada yang nak masuk tapi tak dapat masuk sebab mungkin awak minta dia orang register or dia punya account untuk masuk Gmail. Boleh tak awak remove supaya mereka tak perlu masuk email dan boleh masuk saja? Sebab kalau saya buat benda tu nanti kan yang sesi ni terbenti, Doktor. Oh, okey. Tak apa. Tak apalah, saya suruh dia orang register email jugalah. Sebab dia orang tak boleh masuk pula. Okey, thanks. Baik, Doktor. Okey, boleh teruskan cikgu? Boleh sambung. Ya, sila. Jadi kat mana tadi baja kan Yang gitu 2 kan. bulan Bila dalam masa 2 bulan tu, hari tu kami dah bagi bagi tahu masalah dekat baja tu. Bila 2 bulan ni baja tu dia punya hasil tu lebih cantik lagi. Maksudnya dia segi warna baja tu, dari segi dia tidaklah terlalu kita kata kalau sebulan ni baja tu dia tak jernih sangat lah, dia jadi macam berkeladak lagi lah. Maksudnya dia kena ambil masa yang lama lah. So kiranya kalau ada industri yang boleh bantu percepatkan tu cantik lah Doktor cantik kan. Baik. Lepas tu satu lagi hari tu kami ada bagi tahu masalah dari segi bau tu. Baja tu kan dia berbau sikit. Dr. Mas masa sesi coaching sebelum ni tu dia orang ada cadangkan supaya kami letak arang. Jadi kami nak letak arang tu hari tu, percubaannya nak letak tu di stage mana, dekat dia dah jadi baja ke ataupun daripada awal, yang tu kami tak pasti lagi. Faham. Sebab fungsi arang tu kan nak tahu. Tapi kami dalam proses lagi nak testing dekat baja tu. Faham. Yang kedua daripada kumpulan sekolah kami ialah mi sayur lah. Mi sayur. Kumpulan kedua tu dia orang buat hasilkan produk ni. Mi sayur tu kita orang guna labu. Jadi mi labu, mi carrot dan juga mi bayam. 3 jenis tu lah yang kami hasilkan setakat ni. Mi daripada labu, carrot dan bayam. Yang ni dah terjual dulu cikgu? Yang ini kami masalah nak jual tu dari segi keyakinan tu lah. Kalau contohnya kami setakat jual di cikgu-cikgu, pelajar-pelajar sekolah je lah. Tak ada mi sayur ni cikgu, buat masa sekarang berapa lama boleh tahan cikgu? Mi sayur ni ketahanan dia kalau kita simpan di luar lah, simpan tidak dalam peti sejuk tu dalam masa seminggu boleh tahan. Tapi kalau letak dalam peti sejuk mungkin boleh lebih lagi lah, 2 ke 3 minggu. Baik, ini tentang dengan BTW. Okey, terima kasih banyak cikgu. Apa nama tadi cikgu?
Saya Cikgu Nik Azira daripada SMK Seri Kiambang. Okay, cikgu ni. Terima kasih cikgu ni. Okey, Okay, sama-sama. so kita dah dengar dua produk pertama dari Seri Kiambang. Yang pertama baja cecair dan yang kedua mi sayur. So saya nampaklah dekat sini produknya bagus. Cumanya perlukan bantuan dari segi satu tenaga pakar lah tentang baja cecair tadi. Mungkin kita boleh shorten up daripada 2 bulan ke a few weeks. And also masalah tentang bau tu lah. So nanti kita akan utarakan masalah ini. Yang keduanya berkaitan dengan mi sayur. Ini lebih kepada longevity product lah. Kalau kata letak preservatif lagi elok ke atau apa ke, nanti kita akan sama bincang lah in the near future. Assalamualaikum semua. Kami dari Sekolah Menengah Kebangsaan Alor Pasir. Nama kumpulan kami Kumpulan 1 Epismart dan nama produk kami Biodegradable Pot atau Biopot. So kenapa kami memilih idea ini? Kenapa kami memilih idea ini? Kami memilih idea ini untuk mengenangi masalah sisi pertanian di mana para petani sekarang dia menggunakan polybag untuk menanam anak benih. Dan polybag itu material dia plastik. Jadi selepas petani menggunakan polybag itu, dia akan membuang polybag itu merata-rata, jadi akan menyebabkan pencemaran alam sekitar. So kami Hilang ke? Hello? sorry line tak clear tadi. Okay. 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 Kami Okay bang, Jadi- Biopot ni buat pakai apa bang? Kami menggunakan bahan organik, contohnya seperti kulit telur, batang pisang, kanji dan habuk kayu. Okay, sekarang ni produk dah siap ke ataupun masih dalam pembangunan? Masih dalam proses lah. Dah test out belum? Ada. Macam mana, apa feedback pengguna? Okay tak? Feedback Alhamdulillah para pengguna suka dan para pengguna cakap okey lah. Ada apa-apa masalah tak berkaitan produk? Apa-apa? Ada masalah tak berkaitan dengan produk Biopot ni? Buat masa sekarang Alhamdulillah tak ada. Semuanya lancar. Okay, baik. Alright, so boleh tahu produk yang kedua? Apa? Produk yang kedua? Nama produk kami adalah Honey Gummy. Honey Gummy, Ya. Okay. Kami memilih idea ni untuk mempromosikan madu kelulut produk original sekolah dan menggalakkan pengambilan madu. Kami belum menjual produk ini kepada umum, jadi kami belum dapat mengetahui jumlah spesifik. Okay, nak tanya dulu Honey Gummy ni produknya dalam pembuatan lagi ke ataupun dah pernah siapkan? Kami masih dalam proses sebab dulu kami buat yogurt, tapi sekarang ni kita improve kepada gummy untuk lebih memudahkan pengguna. Oh, okay. Memudahkan pengguna macam ni maksudnya? Nak pengguna untuk makan madu lah maksudnya? Maksudnya macam lebih mudah. Jadinya kita just ambil lepas tu makan. Okay, faham. Okay. Itu je ke? Ya, itu je. Okay, terima kasih banyak SMKAP. Okay, terima kasih. Sama. Alright, next kita boleh dengar dari mana-mana sekolah yang nak cuba lagi? Kami dari Sekolah Ma'had Tahfiz Al-Quran Lil-Banat. Okay. Okey, lepas tu nama idea untuk nama untuk produk kami ialah Biscuit Break. Apa tu? Biscuit Break. Biskut. Biscuit Break. Dia apa tu? Dia adalah biskut. Biskut, tu kami jadikan sebagai bahan yang ada dalam biskut tu kami buat jadi roti. Kak, saya kurang dengar jelas. Kak boleh cakap dekat dengan mic tak? Bahan yang kami buat yang ada dalam biskut tu kami jadikan dia sebagai roti. Sebagai apa? Roleplay? Roti. Okey. Dia biskut lah sebenarnya. Tapi bahan guna daripada roti. Roti. Dia roti. Akak tu hilang. Okey. Akak baru lah datang. Roti bukan biskut. Oh, dia roti. Okey. Dia roti apa secara spesifiknya? Bahan utama kita guna
Biskov. Oh, Tapi Biskov. Okey. yang apa panggil yang bahan particular silaman. Kayu manis. Dek, boleh pakai yang Cikgu Nik punya mic tak? Lagi jelas. Pakai mic Cikgu Nik. Yang NTAQ ni tak dengar sangat lah. Okey. Tadi dah on. Astaga. Okey, silakan. Biskut, roti biskot. Roti biskov tu kita orang punya bahan utama, bukan bahan utama, apa panggil? Malu lah. Tak apa, cakap je. Jangan malu-malu. Tak apa, tak salah pun. Bahan campuran dia adalah biskov, macam tu. Dia punya inti tu biskov, tapi bahan utama kita orang guna cinnamon. Oh, sedap lah. Okey. Dah terjual ke produknya? Dah, pernah jual dah. Berapa ramai pengguna dah sekarang? Lebih kurang dalam 20 Jual dekat mana? jual masa ada program dekat Balai Islam. Masa pertandingan STEM. Masa pertandingan STEM. Okey, so macam mana, apa feedback orang? Dia orang suka tak roti biskov ni? Suka. Dia kata sedap. Okay, so basically korang buat roti biskov ni, nak tanya berapa lama dia boleh tahan? Macam roti biasa kan seminggu kan? So roti biskov ni, jangka hayat dia? Lama juga. Lebih kurang sebulan tu boleh tahan lagi. Sebulan? Ui, okay. Betul. Betul ke? Saya pun tak tahu. Okay, terima kasih. So untuk produk pertama NTAQ adalah roti biskov, bahan utamanya cinnamon, dan dah pernah jual dekat Balai Seni masa program STEM. Satu lagi produk dari NTAQ? Idea kedua kita orang Juice Queen. Jus? Juice tu Queen. Queenie ke? Queen. Queen You- Permaisuri. Juice Queen. Queen. Permaisuri? Yes. Okay. Yeah. Alright. Jus Queen apa benda boleh cerita sikit? Juice tu nama dia Queen sebab kita orang guna buah-buahan yang warna kuning. Buah-buahan Macam warna pisang, kuning. mangga. Okay. Apa kebaikan dia ya? Boleh tahu? Kita orang tak guna gula dekat dalam jus ni. Kita orang ganti dengan stevia. So, korang nak buat macam jus-jus yang dalam kotak yang dijual kat luar ke, ataupun korang nak buat party jus? Jus Jus untuk minum. minum, bukan parti. Okay. So, ni pun dah jual ke? Ah, Jus ni? Dah jual. Macam mana pendapat orang, okey ke? Ramai kata sedap. Yang ni berapa ringgit korang jual? Satu jus? Depends atas botol. Botol size paling botol. kecil? Kalau kecil RM3. Okay. Taklah kecil sangat pun. Baik. Okay. Terima kasih. Saya dah dapat sedikit sebanyak. Thank you so much NTAQ. So ini basically produk makanan. Kita ada roti biskov cinnamon dan juga jus queen yang diperbuat daripada buah-buahan kuning. Okay, so yang baiknya dua-dua ni dah ada feedback so nanti kita akan gunakanlah dalam slide kita. So kita dah dengar daripada 3 buah sekolah. Ada lagi sekolah yang nak ke depan dan wakilkan diri? Kami dari Mahat Sains Guru ada. Mahat mana? Mahat Sains Guru. Okay, alright. Boleh teruskan? Kami kumpulan pertama kami buat baja yang nama baja tu Itok. Baja? Itok. ITOK Baja Itok. ETOK. ETOK. Okay, dia buat daripada apa ni Itok ni? Dia bahan dasar dia Etok. Bahan dasar dia Etok. Guna Etok lah. Okay. So baja Etok ni apa kebaikan dia, boleh tahu tak? Kenapa guna baja Etok? Baja Etok ni kebaikannya yang
yang apa tu? Yang utama kami dapat ni dapat menstabilkan tanah, asid tanah. Oh, okey, menarik. Stabilkan asid tanah. Samping dia dapat menjaga alam sekitar jugalah. Sebab dekat Kelantan ni kan ramai yang suka makan etok. Faham. Jap. Okey, so nak tanya untuk baju etok ni dah pernah dijual ke ataupun sekarang ni produk masih dalam development? Setakat ni barang dalam in development lagi sebab bahan kasar tak mencukupi untuk buat baja. Tak boleh buat banyak dah baja. Baik, faham. So sekarang memang tak pernah jual lagi cikgu? Jual dalam-dalaman je. Just dalam masih Okey, berdasarkan jualan apa feedback orang? Kakak ni orang kata menjadilah. Cikgu cakap menjadi lah. Dia apa perbezaan kalau orang guna baju biasa dengan baju etok? Boleh terang sikit? Dapat kalau dia orang cikgu cakap dapat hasil yang lebih banyak Yang tu lah Ramai cakap dapat hasil yang lebih banyak dan daun dia pun dah jadi macam lebih hijau lah. Okey. Alright. Baik, boleh dengar produk kedua? Terima kasih baju etok, menarik. Okey, nanti kita bincang. Produk kedua sekolah kami serum. Serum apa tu? Serum untuk acne. Serum apa? Acne. Serum untuk jerawat. Oh, acne. Okey. Menarik. Daripada baju pergi serum Dua-dua dari tanah ke tanah. Okey. Okey, boleh terang sikit serum ni apa dia punya isinya? Kita orang guna bahan yang organik macam aloe vera, limau purut, tomato. Okey. Tu je lah. Berapa lama boleh tahan untuk kalau sebab tengok bahan-bahan semua bahan-bahan organik ni kan? Kita orang ada guna juga pengawet tapi pengawet tu berdasarkan organik juga, bahan organik. Menarik. So sekarang ni produk masih development atau dah bersedia untuk dijual? Produk tu masih lagi dalam dermatology tester. Dah hantar ke dermatologi lah? Belum lagi. On the way hantar. Okay, nice. Okay, nampak dah ada tuju situ. Alright, dah pernah test out dengan siapa? Kalau test out tu baru try kat tangan lagi. Macam mana tangan okey tak? Hilang tak jerawat apa ke? Ada je kalau guna dekat kita ni kita ada cakap okey lah. Jadi macam jerawat tu hilang lah, banyak hilang. Mengecut. Okay. Baik. Alright, thank you so much. So ini mungkin salah satu produk yang boleh lawan Wawa Kosmetik apa nanti kan? Tak tahu lah nanti. Amin lah untuk tu. Terima kasih dari Mahat yang daripada Cikgu Kashfi ni. So next kita boleh dengar daripada sekolah yang nak bentangkan lagi. 1, 2, 3, 4. Satu lagi sekolah rasanya. Kami dari Sekolah Mahat Muhammadiyah Iraqi. Okey. Saya daripada kumpulan kedua Sekolah Mahat Muhammadiyah Iraqi. Jadi produk saya ni nama dia Food Warmer Rak. Food Warmer Rak. Gitu. Okey. Jadi kita nak cerita sikitlah masalah kita hadapi. Baik. Jadi masalah pertamanya Food Warmer Rak kita ni dianya tidak mampu mengawal haba. Kita tak dapat mengawal panas lah. Jadi macam makanan tu mengawal suhu. Makanan tu hanya beberapa bahagian makanan saja yang boleh kita panaskan. Itu masalah pertama. Masalah yang kedua, bahan digunakan daripada produk kami ni mengeluarkan toksik. Sebab apa? Sebab kita ni guna bahan daripada plastik. Kita orang ni guna bahan daripada plastik. Jadi kat situ
bila kita panas-panas plastik ni dia akan keluarkan toksik lah. Ada itunya, ada seorang profesor ni ditegur lah pasal tu lah. Yang keduanya kita punya lash lah. Kita punya ruang kita orang tu sikit je. Kecil-kecil je. Tak luas. Okay. Itu masalah tentang produk lah ya? Masalah untuk produk kami Okay. So sekarang ni dah terjual ke ataupun masih dalam development lagi? Sebabkan dah ada beberapa masalah lagi kan? Produk ni kami memang tak terjual lagi untuk kumpulan saya lah. Untuk kumpulan satu jual dah. Oh, okay. So, kumpulan 1 tadi dah terang ke ni kumpulan 2 baru terang tu? Kumpulan 1 lepas ni. Okay. Alright. Terima kasih banyak kumpulan 2 dari Sekolah Mahat. Boleh dengar dari kumpulan 1? Cuma, bang. Ya. Nak tanya. Ya. Kan produk kami ni kan banyak masalah kan? Jadi untuk 19 bulan ni nak bawa sekali produk kami kan? Kumpulan 2 ni. Ada masa untuk ubah ke ataupun memang itu je produk yang ada setakat ni? Macam mana? Ada masa untuk ubah ke ataupun itu je produk yang ada setakat ni? Masa tu tidak ada. Mungkin ada lah. Sebab kami belum sibuk dengan bagai aktiviti yang lain. Tak apa. Untuk 19 bulan ni bawa je produk tu. Nanti kita akan sama-sama tengok lah macam mana nak improvise produk tu. Boleh. Okey, terima kasih kumpulan 2. Boleh kita dengar dari kumpulan 1 ke? Kami dari kumpulan 1, Mahat Muhammadi Lelaki. Nama produk yang saya buat ni roti sushi. Roti sushi? Sushi kita gabungkan dengan buah. Sebab kalau sushi saja kan dia macam hanya tu kan. Dia bawang hanya. Okey. Kita gabung dengan buah supaya dia lebih menarik lah. Menarik, lepas tu orang-orang yang tak suka sushi pun boleh makan lah. So dia nak kamu nak cultivate sushi lah senang cerita? Ya. Hari tu mula-mula kita dah buat. Kita letak potongan buah terus atas tu. Lepas tu ada masalah sikit, ada profit go, lepas tu kita buat jadikan dia paste. Macam kita buat paste lah. Paste buah lah jadi ya? Paste buah. Okey, paste tu bentuk macam sos ke macam mana Yang macam sos tu. Mula-mula kita buat macam sos. Lepas tu ramai prof kata itu ada prof kata tak boleh, lepas tu kita tukar kepada leather fruit. Dia macam kulit tu. Okey. So sekarang dah fokus kepada leather ke? Bukan. Masalah sekarang ni leather tu kos dia mahal sangat. Terlalu tinggi lah kos dia tu. Kalau dari segi paste buah tu boleh dibuat ke? Paste tu rasanya boleh. Tapi tak tahu lagi tu sebab itu ada prof kata tak sesuai. Okey. So buat masa ni untuk 19 hari bulan dari Mahat akan bawa apa untuk produk kedua? Buat masa ni kumpulan saya mencadangkan buat flakes dalam bentuk flakes. Sekejap Okey. Sekejap. Kita buka kamera. Kamera belakang tak buka. Flake ni dia fruit leather juga, tapi fruit leather tu kita potong-potong kecil-kecil, kita buat macam cornflake macam tu. Oh, flake. Bukan cornflake, nestem. Kita buat macam nestem. Baik. Okey. Tapi apabila kita buat macam nestem tu kan, rasa buah dia tu kurang lah. Lepas tu kos dia pun tinggi. Jadi kita nak cuba atasilah masalah tu. Faham. So sekarang ni dah terjual belum flakes tu? Yang jual itu yang kita buat leather dengan paste tu. So flakes ni belum dijual lagi lah Flakes tu belum jual. Tapi leather dengan paste itu tu prof kata tak sesuai sangat dengan sushi. Jadi kita cuba untuk buat flake. Sebenarnya kalau okey, boleh saya bagi pendapat sikit tak? Siapa yang tengah cakap Boleh. Siapa yang bercakap Boleh tahu? Syafuddin dari Mahat Lelaki. Okey, Syafuddin. Kalau kata flake ni sebenarnya idea dia lebih menarik sebab anda boleh masuk ke industri superfood, which kalau macam tengok Domino Pizza semua kan dia ada chili flake kan. So anda boleh start masuk ke industri tu jugalah sebenarnya. Dia ada potensi yang lebih besar. Dan flakes ni nak tanya banding buat flakes dengan paste dengan fruit leather, mana paling murah? Kalau yang paling murah tu saya rasa
paste kot. Paste kot. Yang paling murah sebab dia kalau fruit leather tu kita keringkan paste. Jadi kuantiti dia tu jadi semakin sikit lah. Kalau flakes macam mana pula? Mahal ke? Kalau flakes tu kita masalahnya kita tak pandai lah. Perlu bantuan daripada pihak industri yang biasa buat flakes lah. Faham. Okey. Terima kasih banyak. Syafiuddin daripada Mahat. So sekarang ni kita dah dengar lah ada 10 produk yang saya rasa mempunyai potensi yang besar untuk dijual. Cumanya ada beberapa perkara lah yang kita boleh ubah suai dan mungkin dengan penciptaan deck kita hari ini kita mampu untuk memohon kerjasama industri dan bantulah dalam pembangunan produk kita. So boleh kita teruskan, kalau boleh sebut boleh ke ataupun komen kat chat box tu boleh. Nak tengok sikit korang ada kat sini lagi tak, supaya saya tak bercakap seorang-seorang lah. Ada. Boleh. Boleh. Baik. Terima kasih banyak untuk tenaga itu. So jom kita teruskan untuk slides yang pertama. So hari ini pada 19 hari bulan ini kita akan lalui beberapa modul yang berbeza daripada hari ini. So ini adalah persiapan untuk ke 19 hari bulan. So apa yang saya nak anda buat pada hari ini adalah semua idea perniagaan anda itu, saya tahu dia idea yang bagus, cumanya seboleh anda tarik idea perniagaan itu dan masukkan ke dalam struktur yang kita dah tetapkan ini. Okay, so untuk struktur pitch deck yang elok, okay, pertama sekali lah kenapa kita kena ada pitch deck ni? So kalau untuk pengetahuan semua, pitch deck ini adalah satu orang panggil macam kunci ataupun nadi sebagai seorang usahawan. Sebab apa? Bila kita menjadi seorang usahawan yang menguruskan perniagaan, kita perlu sedar satu benda lah. Yang pertama kita kena ada funding dan yang keduanya kita nak jual ke orang. So bila kita nak buat dua benda ini, kita kena ada satu deck yang boleh bercerita kepada semua orang tentang produk kita dan juga tentang diri kita sendiri supaya orang lebih yakin dan pasti untuk menggunakan produk kita berbanding dengan produk-produk yang ada di luar sana. So kalau kata anda dapat ikut ni, insya-Allah lebih mudahlah. Industri nak tolong, kami nak tolong dan juga beberapa tangan lagi yang nak bantu anda di Kelantan sana. Baik, apa yang kena ada dalam struktur pitch deck? Ada beberapa perkara saja. Yang pertama adalah nama, idea dan tagline. Okay, so dalam nama, idea dan tagline ni saya tak nak anda macam letakkan produk anda nama yang terlampau mess up tau. So dia kena macam yang paling mudah, minimal dan paling senang diingati. Dan juga tagline sebab apa? Kita kena ingat bahawa orang-orang ini ataupun pengguna lebih mudah untuk ingat kalau tagline kita catchy tau. So maksudnya macam kalau kita tengok, nanti saya akan terangkan dengan lebih lanjut lah. Yang keduanya pernyataan permasalahan. Okey, ini permasalahan bukan daripada anda. Maksudnya bukan kami tak nak tahu apa masalah produk anda dalam slide ini. Kami nak tahu apa masalah yang anda cuba selesaikan. Okey. Kenapa perkara itu terjadi? Saya akan terangkan juga selepas ini. Yang ketiga tentang solusi. Okey, solusi ni adalah produk anda lah. Yang tadi kita dah dengar ada 10 produk-produk yang hebat ni. Ada baju secair, mi sayur, biopot, honeygammy, roti biskof, jus queen, bajetok, siram acne, sushi buah dan juga yang menggunakan plastik tadi tu. Alright. So letakkan produk anda di sini. Dan keempat, bagaimana solusi menyelesaikan masalah. Ini merupakan salah satu masalah kunci di mana kebanyakan student entrepreneur gagal untuk menunjukkan kaitan antara solusi dan juga masalah yang mereka telah kenal pasti. So kita tak nak benda tu berlaku, jadi macam mana nak buat? Kita akan ajar selepas ini. Dan yang seterusnya adalah tawaran nilai dan analisa pesaing. Ini adalah berkaitan dengan kenapa orang kena pilih anda berbanding produk lain. Dan model perniagaan adalah berkaitan bagaimana anda nak packagekan produk anda dan bagaimana anda charge bakal-bakal pengguna anda. Seterusnya adalah maklum balas pengguna dan maklum balas pengguna ini penting disebabkan kita nak letakkan keyakinan kepada satu, kalau kata ada orang yang berminat untuk invest dalam produk anda, mereka tahulah produk anda ini sebenarnya dah ada permintaan di market. Dan yang kedua, kalau kata rakan-rakan industri nak membantu, mereka tahulah yang produk ini sebenarnya ada potensi untuk dikembangkan di pasaran. Dan yang terakhir adalah permintaan anda lah. Kalau kata anda perlukan beberapa bajet untuk meneruskan perkembangan produk, boleh beritahu dalam itu, ataupun anda lebih fokus kepada mungkin bantuan dari segi
nak tahu proses yang lebih cepat ataupun proses pembungkusan, boleh letakkan di dalam permintaan. Okey. So ini adalah hanya perkara yang kami perlukan anda buat di dalam pitch deck anda. Saya tak nak benda lain dan saya tak nak anda terkeluar pun daripada struktur yang telah ditetapkan lah. Jadi boleh ke semua setakat ni jelas ke untuk struktur pitch deck ni? Jelas. Alright, nice. Baik. Okay. So kita bergerak ke bahagian yang pertama, which is nama, idea dan tagline. So logo yang baik adalah tersendiri, sesuai, praktikal, grafik dan bentuknya ringkas. Dan yang paling penting, bila kita kata pasal logo ni, dia kena sampaikan mesej yang dimaksudkan oleh anda semua. Okay? So maksudnya, saya tahu yang anda adalah satu sekolah dan ada 2 produk, tapi untuk program ini ataupun untuk perniagaan anda sendiri, cuba jadikan setiap produk itu ada identiti tersendiri. Okay? Maksudnya anda kena wujudkan satu logo dan satu tagline yang betul-betul memberitahu orang apakah mesej yang anda nak sampaikan daripada produk anda. Okay? So tips untuk mencipta logo yang baik adalah yang pertama, maksimumkan 3 warna sahaja. 3 warna sahaja sebagai warna jenama anda. Okay, so anda boleh tengok macam dekat sini kalau anda tengok logo kami di bawah ni, Youth ni, kami gunakan 3 warna utama je, merah, kuning, biru. Itu saja. So kita nak orang bila pandang terus mudah ingat. Yang keduanya minimal dan trendy. Kita tak nak satu logo, kalau kata sekarang dah zaman 2023 kan, kita ada banyak teknologi, kita ada banyak platform yang membantu kita untuk mencipta logo dan juga identity grafik. Why not we use that lah. So kalau kata anda tak ada idea sangat, boleh terus ke canva.com. Okay, dekat situ anda boleh just klik logo and anda boleh tengoklah pelbagai jenis template free yang anda boleh gunakan sementara anda dapat mencipta logo yang elok lah. Okay, so kalau kata anda tak ada idea sangat, boleh pergi ke Canva tu dan guna saja template yang ada. Sebabkan dekat situ dia menggunakan kriteria yang telah ditetapkan ni lah, which is maksimum 3 warna, minimal trendy dan yang paling penting adalah mudah diingati. Okay, so kalau kita tengoklah macam McDonald, kalau kita nampak saja M tu kita dah tahu lah, oh itu McDonald. Okay, contohnya KFC, nampak je muka pakcik janggut tu dah tahu KFC. Ataupun kita tengok Nike. Okay, Nike kita nampak je sign yang macam yes tu, kita dah tahu itu Nike. Let's say macam Wawa Zainal Cosmetic, kita dah tahu bila nampak W tu Wawa. Ataupun pelbagai lagi lah produk-produk yang saya kalau nak sebutkan sampai esok tak habis. Alright. Dan yang terakhir sekali adalah mesti menyertakan slogan, idea atau syarikat. Okay, so ini kenapa? Sebabkan kita nak membezakan brand kita berbanding dengan brand-brand yang ada dekat luar. Sebab anda kena tahu, saya yakin dan percaya bahawa anda rasa macam produk anda ini baru, okay, innovation yang terbaru lah tahun 2023. Tapi sebenarnya kalau kita betul-betul cari dekat Google ataupun kita betul search dekat industri, sebenarnya produk-produk anda ini dah ada yang buat, okay, dah ada yang buat lebih kurang sama. Tetapi apa yang membezakan brand anda dengan brand yang lain adalah slogan tu lah, slogan idea tu. Kalau kata kita tengok macam Nike, okay, kita tengok slogannya apa? Just do it. Okay, so bila orang tahu sebut saja just do it, oh itu Nike lah. Ataupun McDonald, kita tengok macam I'm loving it. Okay, macam I'm loving it, McD lah. Okay, so benda-benda macam tu kita nak anda terus setkan dalam minda untuk brand anda. So go big, maksudnya buat satu logo dan juga slogan idea yang menarik perhatian masyarakat dunia. Which means kalau kata anda keluarkan logo ini, industri nampak ataupun investor nampak, dia pun tak malu untuk letakkan duit ke dalam anda sebab anda dapat satu visi branding anda nak bawa macam mana. Okay, so saya bagi beberapa contoh yang mana saya ciptakan sebagai bantuan untuk anda fahamlah lebih mudah berkaitan dengan slide-slide yang ada. So ini adalah contohnya yang saya ambil daripada tahun lepas, which is ini adalah tepung pisang. Okay, so saya namakan dia pisang. So makan sekali, syok berkali-kali. So itu dia punya tagline. So kenapa saya letak macam ni? Sebabkan dia tepung pisang, saya gantikan terus P tu jadi pisang, bentuk pisang kan. So bila orang nampak je perkataan pisang yang ada banana kat depan dia, orang akan ingatlah itu tepung saya. Dan apa orang akan ingat adalah makan sekali, syok berkali-kali. So ini adalah contoh logo dan juga tagline yang saya nak anda semua buat. Okay, so jangan letak panjang-panjang, Mahat Tafiz Media, itu semua boleh, tapi itu untuk yang kalau kata nanti kita minta
business proposal ke, itu kita akan letakkan those details dekat, dan kita akan minta details itu di belakang lah. So biasanya di bahagian ini utamakan brand produk anda supaya kita dapat kembangkan produk ini dan ia akan menjadi satu perniagaan yang indah lah untuk anda. So setakat ini faham ke untuk logo? Baik, kalau faham boleh tak dalam chat box kesemua produk ataupun dapatlah dalam 5 produk yang ada hari ini, cuba letakkan nama produk anda dan juga apakah tagline anda. Saya bagi masa 1.5 minit. Mi sayur, makan untuk sihat daripada mi sayur kita. Alright, okay. So mi sayur mi sayur. Okay, so kalau kata boleh dikreatifkan sikit macam contoh saya ada satu kawan lah which is Razif Hashim. Dia buat produk tortilla chips tau. So dia letak nama My Max Food. So saya cakap dengan dia, produk ni dah bagus. Cumanya nama tu takut orang nanti bila nak cuba orang takut. Sebab nama dia terlampau macam susah nak sebut tu dan susah nak diingati. So apa yang saya sebut adalah cuba bagi nama yang dia bersifat lokal tapi dia bersifat global. So saya cadang kat dia, letaklah nama Capagong. Kenapa Capagong? Sebab dia merupakan tortilla chips dia buat daripada capati dan juga isi kandungannya adalah jagung. So saya bagi nama itu Capagong kat dia dan digunakanlah sekarang ni. Capagong. So kalau kata anda semua rasa macam ada nama yang kreatif, nama yang tak ada lagi dekat luar sana, cuba gunakan. Okay, mana tahu kita boleh bantu dan kreatifkan lagi lah untuk itu. Alright. So untuk MSTG, Food for Your Plan. Okay, Treat and Care. Alright, nanti boleh gantikan team nombor 1 Food for Your Plan ni bagus lah. Ini tagline dia bagus. Cuma nama tu nanti. Nama tim tu nanti boleh tukarlah kepada nama produk anda. Kalau kata Food for Your Plan boleh cakap macam Plan Eat ke, macam-macam nama-nama yang berkaitan dengan apa yang produk anda usahakan. Okay. Treat and Care. So MSTG ni tadi Treat and Care. Oh, serum ni. Serum kan? MSTG. Serum. Ya, betul. Tapi kalau macam Food for Your Plan ni letak baju hitok lah. Baju hitok dah mantap lah. Letak baju hitok lah. Nombor 1 ni. Yang nombor 2 serum acne nanti cuba cari nama lah yang lebih komersial sebabkan satu kena ingat bila serum banyak guna perempuan dan perempuan disukakan benda yang kosmetik. Which means dia kena nama yang cantik, nama yang glamorous sikit. Okay? Macam Kemen Beauty semua tu kan. So try to search to that line lah. Boleh Baik, terima kasih. Alright, Chun. Thank you so much MSTG. Okay, ada lagi yang nak cuba ke? Kalau tak ada, kita boleh bergerak ke slide seterusnya. Okay, sementara kita tunggu kita bergeraklah ke slide yang seterusnya. Jangan buang masa lah kan. Alright, next. So, ini untuk penyataan permasalahan. So, kenapa penyataan permasalahan ni sangat-sangat penting? Sebab di saat pertama, bila anda bercerita tentang produk anda, ini merupakan kunci utama investor dan juga industri akan lihat. Kenapa? Sebab satu, mereka nak tahu adakah anda kenal pasti target market anda. Which means siapa yang akan membeli produk anda. Sebab apa? Sebab bila kita kata penyataan permasalahan ni, dia ada 3 benda utama. Yang pertama, kita nak tahu siapa yang mengalami masalah. Okay? Anda kena bantu kami semua untuk memberi tumpuan kepada pasaran sasaran anda. Okay? Yang kedua, apa masalah yang dihadapi? Bantu penonton untuk menggambarkan masalah yang berlaku sebab kita tak pernah ada dekat situasi anda. Kenapa nak kena guna baju tok? Kenapa nak kena guna baja cecair? Kenapa nak kena makan mi sayur? Kenapa nak kena guna biopod? Kenapa nak kena makan honeygammy? So, situasi itu anda kena wujudkan dan bagi tahu kami apa masalah yang sedang berlaku. Dan yang ketiga, kenapa masalah itu berlaku? Contohnya yang honeygammy tadi cakap, nak cultivate culture makan madu. Okay? Kenapa masalah makan madu itu wujud dekat kawasan anda? Okay, let's say masalah itu wujud mungkin sebab madu mahal ke ataupun madu kelulut ni susah nak dapat ke. So benda-benda itu boleh dijadikan kenapa masalah itu berlaku. So kenapa kita wujudkan penyataan permasalahan adalah satu sebab. Kita nak tahu masalah apa yang dihadapi oleh siapa dan bila anda dah kenal pasti 2 perkara ini,
maka dengan mudahnya investor dan juga rakan-rakan industri akan faham yang anda betul-betul kenal pasti siapakah orang yang anda target. So, maksudnya dekat sini, ini juga akan memudahkan kehidupan anda di masa depan. Disebabkan bila kita kata peniaga ni, kebanyakannya yang saya tengoklah rata-rata tak kisahlah daripada semuda-muda orang sampailah setua-tua orang. Which means kalau kata dah banyak duit baru nak buat bisnes ke kan. Masalah utama yang dia buat adalah dia rasa idea itu best dan juga dia dah siap produce produk dia dengan let's say 1,000, bila nak jual tak ada orang nak beli. Okay, sebab apa? Dia tak kenal pasti siapakah yang betul-betul mengalami masalah. Bila tak kenal siapa yang mengalami masalah, maksudnya dia tak faham market dia siapa. Okay? Mengertikah anda semua sekarang ini tentang pemenyelesaian masalahan? Kalau kata mengerti, boleh kata yes. 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 Okay, good. Alright. Okay, so dekat sini saya letakkan contoh penyataan masalah yang kita buat untuk tepung pisang ni. Okay, so anda boleh tengok peniaga goreng pisang di sekitar kawasan Ceras berumur 30 hingga 40 tahun kehilangan pelanggan pada waktu kemuncak seperti waktu makan tengah hari dan minum petang disebabkan kebanyakan gerai yang menyediakan makanan bergoreng yang panas sentiasa diserbu. Hal ini menyebabkan goreng pisang cepat habis di mana peniaga memerlukan masa yang agak lama untuk menggoreng semula. So dekat sini secara spesifiknya saya tunjukkan siapa yang mengalami masalah ni, siapa yang akan beli barang saya, which is peniaga goreng pisang di kawasan Ceras, umurnya 30 hingga 40 tahun. Apa masalahnya dia hadapi? Dia hadapi masalah kehilangan pelanggan pada waktu kemuncak. Disebabkan nak goreng pisang, dia ambil masa yang lama, nak celup lah, lepas tu nak goreng tu ambil masa beberapa minit, orang dah tunggu ramai ni. So, perkara itu menjadi kenapa masalah ini terjadi dan saya fokuskan kepada siapakah yang mengalami masalah ini. So, untuk penyataan masalah ini, saya nak anda semua cuba fokuskan kepada bahagian ini. So sekarang kita akan buat sedikit latihan. Saya bagi masa anda 5 minit dan saya nak at least ada 3 wakil daripada mana-mana kumpulan untuk rangkakan penyataan masalah yang betul dan kemudiannya kita akan dengarlah daripada anda. Okey, saya bagi masa 5 minit. Kita akan kembali selepas ini. Alright, thank you so much guys. 5 minit bermula sekarang. Buat mana-mana sekolah yang dah rasa bersedia untuk share, boleh kalau kata nak buka mic boleh. Kalau kata nak tulis kat chatbox pun boleh. Ada mana-mana yang nak cuba-cuba ke? Guys, jangan risau ada orang nak curi idea ke apa ke. Kita baru permulaan So dekat sini it is a safe place. Korang boleh share apa je dan percayalah setiap dari anda ada fokus yang tersendiri. So jangan risaulah untuk share idea anda. So kita tak ada konsep yang ni nak silang idea siapa ke, tak ada So kalau kata rasa anda nak idea anda diberi feedback, cuba sharekanlah kepada kami apakah secara detailnya produk anda. So sekarang ini kita di bahagian penyataan permasalahan. Ada sesiapa nak share tak? Saya buka kepada 3 sekolah lah. Kalau kata 3 produk. Kalau ada yang nak cuba, boleh cuba. Okey, siapa yang mengalami masalah? Para petani dan pekebun mengalami masalah di mana pokok mereka kurang subur dan kurang hijau. Dan juga masalah keasidan tanah yang tinggi. Kerana mereka menggunakan baja yang kurang berkualiti dan diperbuat daripada bahan kimia. Okey. Itu juga? Itu je. Itu je. Okey, baik. Terima kasih. Cubaan yang bagus. Okey. So, yang ni buat baju itok ni kan? Ya, betul. Baju itok. Okey. So, untuk yang penyertaan masalah itu dah bagus. Cumanya kalau kata as a new starter, cuba fokuskan petani dan pekebun mana yang anda nak fokus. Mungkin kat kawasan anda boleh tahu tak dekat mana? Dekat area Kota Baru. Kota Baru. So mungkin ada kawasan di kawasan Kota Baru tu petani dan pekebun yang mengalami masalah ini, anda boleh fokuskanlah. Dan kenapa saya nak anda fokus kepada jarak umur, disebabkan anda kena faham jarak umur ini adalah salah satu fahaman industri dan juga investor bahawa anda betul-betul faham tidak tentang produk anda. Sebab saya katakan begini adalah, let's say lah kalau kata baju itok anda untuk petani dan pekebun, umur banyak kan, ada yang umur muda dan umur tua, dan mungkin setiap daripada mereka mencari
solusi yang berbeza. So dekat umur mana yang anda nak target? So let's say yang paling sesuai nak gunakan ini adalah umur berapa? Boleh tahu sikit tak? Boleh kepada yang baru nak start pun boleh. Okay, that's a good start. Okay, so maksudnya anda boleh cakap ini untuk pekebun yang baru nak mula ataupun pekebun skala kecil yang berada di Kota Baru yang mengalami masalah pertanian yang anda cakap tadi, tanah asid tinggi ke disebabkan ketiadaan bahan organik ni. So terima kasih kumpulan Baji Tok, dan seterusnya ada lagi tak yang nak cuba? So solusi ni macam saya cakap tadi, memang betul yang anda rasa produk anda ni adalah produk inovasi baru dan juga merupakan satu anjakan paradigma lah dalam dunia perniagaan kan. Tetapi anda kena sangat ingat yang sekarang ini anda kena buat kami memahami penyelesaian anda. Pastikan penyelesaian anda menunjukkan kesinambungan untuk menyelesaikan masalah yang telah anda kenal pasti tadi. Okay? Contohnya saya ambil sebab tadi yang respon saya adalah Baji Tok. So Baji Tok, solusi anda kena fokuskan kepada petani pekebun pemula yang anda targetkan tadi. Okay? So solusi anda, perkenalkan idea anda untuk menyelesaikan masalah yang anda nyatakan dan kemudiannya beri nilai utama solusi anda. Terangkan secara ringkas tentang faedah penyelesaian anda untuk menarik minat penonton mendengar tentang cara penyelesaian anda berfungsi dan tunjukkan setiap faedah apabila pengguna menggunakan dan mengalami penyelesaian yang anda telah wujudkan lah. So contohnya untuk yang tepung pisang saya tadi, saya buat solusi pengguna. Ini adalah contoh skrip ataupun teks solusi pengguna. Tepung pisang, sejenis tepung goreng rangup yang boleh memasak pisang dan buah-buahan lain sepantas 30 saat. Peniaga kini mampu untuk melayan semua pelanggan disebabkan kaedah penggorengan yang pantas. Okey, apa yang saya buat kat sini adalah saya nyatakan apakah produk saya, which is tepung pisang, dan keduanya apa yang tepung pisang saya buat. Dia merupakan tepung goreng rangup yang boleh menggoreng sepantas 30 saat dan apakah faedah yang diterima oleh pengguna saya. Peniaga kini mampu untuk melayan semua pelanggan disebabkan apa? Kaedah penggorengan yang pantas. Okey, so benda ini adalah salah satu contoh kita nak tunjukkan solusi kita betul-betul menyelesaikan masalah yang telah kita kenal pasti tadi. Ini sangat-sangat penting sebab kebanyakan peniaga-peniaga di luar sana, mereka gagal untuk melakukan benda ini dan menyebabkan banyak investor yang betul-betul berminat dengan produk mereka tak dapat nak letakkan duit sebab mereka tak nampak apakah kesinambungan solusi ini dengan penyelesaian penyataan masalah anda tadi. Okey, setakat ni faham ke? Faham. Alright, okay, cool. Baik, seterusnya macam saya cakapkan kepada anda semua tadi, kenapa produk anda masih baru, okey? Tetapi anda tak boleh nak anggap yang produk anda satu-satunya di dunia dan anda kena ingat juga sedangkan produk anda baru, anda kena berusaha untuk tunjukkan dekat orang bagaimana produk anda menyelesaikan masalah, okey? So, tunjukkan kepada mereka dengan turutan proses apabila pengguna menggunakan produk anda. Contoh langkah 1, tunjukkan solusi anda. Kalau boleh, bukan kalau boleh, semestinya anda kena letak gambar produk anda itu sendiri bagi menunjukkan visualisasi yang lebih baiklah. Langkah kedua adalah tunjukkan turutan proses, apa yang akan berlaku semasa mereka go through ataupun semasa mereka menggunakan produk anda. Contohnya biopod tadi apa yang akan berlaku apabila mereka dah dapat produk anda, kemudiannya macam mana nak guna produk tu? Benda itulah dalam slide ni. So anda kena terangkan macam mana nak guna produk anda dalam slide ni, okey? Supaya kami dapat fahamlah. Sebab kan produk anda produk baru kan? Sebab banyak produk kat dalam ni pun saya tak tahu macam mana nak consume ataupun nak guna. Contohnya macam baju cecair tu kan. Betul anda kata baju anda sama je ataupun ada banyak dekat luar sana, tapi anda kena faham untuk membezakan produk kita dengan produk lain, kita yang tentukan sendiri cara untuk gunakannya. Okey? Kejap lagi saya akan terangkan dengan lebih lanjut. Okay, contoh yang saya tunjukkan kat sini adalah proses bagaimana proses untuk menggunakan produk saya. Campurkan pisang dengan tepung pisang, goreng adunan selama 30 saat, sediakan goreng pisang rangup untuk dibeli. Okey, kenapa mudah? Sebab ini produk tepung pisang. Okey, so anda semua, apa yang anda kena buat adalah cuba jadikan diri anda seperti siapa tahu pasal Oreo? Tahu tak Oreo? Oreo biskut tu. Korang tahu tak pasal Oreo? Tahu.
Okey, boleh seorang beritahu saya apa step untuk makan Oreo yang selalu dicanang-canang kat dalam TV tu? Kalau tengok dari segi pembungkusan dia dekat belakang tu, dia mula-mula dia suruh twist, lick and dunk. Bijak. So, saya nak tanya dekat anda. Adakah itu satu proses yang wajib untuk anda buat untuk semua biskut bila nak makan? Tak. Tak kan? Tapi Tak. kenapa tiba-tiba kena ikut lah cara diorang? Faham tak? Tarik So minat. sekarang ini apa yang saya nak anda bayangkan adalah anda kena wujudkan satu proses. Okay, sebabkan daripada proses ini, cara untuk gunakan produk anda, kita akan bersama-sama, kami akan bantu anda untuk menghasilkan satu video ataupun satu iklan bagaimana untuk gunakan produk anda. Sebab apa? Sebab benda ini sangat-sangat penting untuk pengiklanan dan pemasaran produk. Supaya kita dapat sebarluaskan kepada semua orang bagaimana cara sebenarnya untuk gunakan produk kita. Okay? So contoh tadi brother kita ni dah share putar, jilat dan juga celup. Okay, itu untuk Oreo. Padahal kita tak patut buat benda tu pun, tapi sebabkan dia dah cadangkan macam tu, so kita pun buat. So salah satu contoh lagi, korang tahu pasal Mami Monster tak? Biskut lah, keropok tu. Tahu. So macam Mami Monster, apa prosesnya? Tahu tak? Tengok, goncang, makan. Tengok, sampai boleh ingat proses orang. So, benda itulah yang saya nak anda semua buat berkenaan dengan produk anda. Sekarang faham tak benda tu? Guys? Faham. Boleh faham mesej tu? Okay. Faham. So, buat masa sekarang, sekali lagi kita bagi masa anda selama 5 minit untuk sesiapa cuba. Dan saya mengharapkan betul-betul ada orang cuba. Saya nak 3 kumpulan, lagi sekali 3 kumpulan, tadi 1 kumpulan yang cuba, 3 kumpulan terangkan kepada kami macam mana nak gunakan produk anda. Gunakan, kalau kata ada 3 simple steps, guna 3 simple step. Kalau kata ada 4 step, gunakan 4 step. Tapi janganlah sampai lebih kepada 5 step, susah nak buat iklan nanti. Okay, so saya bagi masa anda 5 minit untuk duduk dan bincang dengan kawan-kawan cara yang terbaik untuk gunakan produk anda. Okay, kalau dah ready nanti boleh terus beritahu saya dan kita akan jumpa dalam masa 5 minit. Thank you. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana semua? Ada yang nak cuba tak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Sila. Disebabkan baja ikat kami ni jenis powder, jadi jenis berdebu. Disebabkan baja ikat kami ni jenis berdebu, kami buat cara nak guna dia, just taburkan 2 sudu besar baja kami pada pokok yang kecil yang baru nak start tumbuh dan siram. Okay. Macam tu. Lepas tu berapa lama nak tunggu sampai dia dapat dituai? Berapa lama nak tunggu? Dalam itu pada setiap 2 minggu sekali. Okay. So yang selamat untuk anda, saya cadangkan anda ambil sayur yang paling cepat untuk dituai. So apa yang anda boleh buat adalah, let's say ambil gambar baju anda tu yang serbuk tu kan, macam yang anda cakap tadi, ambil satu sudu dan letakkan di pokok. Kemudiannya jangan lupa step ketiga, tunggu berapa lama. Okay, tunjuk kepada orang berapa lama dia orang kena tunggu baru dapat pokok tu. Okay. Alright, thank you so much. Proses yang menarik untuk baja. Saya pun tak terfikir itu cara yang elok untuk tegang kawasan baja. Thank you so much. Ada lagi yang nak cuba tak? Tak ada yang nak cuba. Okay, alright. So tak apa. Terima kasih banyak untuk percubaan yang menarik tadi, Baja Itok. Itulah salah satu cara proses yang kita nak create satu proses tersendiri. Okay, sebab apa sebab kalau kita tengok dari segi kenapa Mami Monster buat macam tu, kenapa Oreo buat macam tu, dan juga brand-brand yang besar buat iklan macam tu, dia nak orang-orang ramai mula faham ataupun mula menjadikan satu budaya apabila menggunakan produk diorang. Okay? Sebab anda kena tahu market ni besar tau, market ni besar, tapi bila orang nak gunakan produk anda kena ada cara yang spesifik. Okay? Kenapa kena ada cara yang spesifik ni? Bukan setakat anda nak highlight produk dan juga brand anda. Anda kena tahu yang anda sendiri sahaja yang memahami proses apa yang perlu dibuat untuk memaksimalkan
impak solusi anda. Okay, so contoh macam yang dah macam biasalah, saya akan bagi feedback kepada yang respon. Okay, Baji Tok tadi dia cakap gunakan satu sudu untuk pokok kecil, okay, dalam masa 2 minggu dapat. Okay, kenapa macam tu? Sebab dia tahu satu sudu tu adalah yang terbaik untuk satu pokok kecil, yang mana dalam masa 2 minggu dia akan keluar. Kalau lebih, pokok tu mungkin mati, ataupun kalau terkurang, mungkin lambat lagi pokok tu akan keluar. Okay, so itu adalah kenapa. Okay, contoh kita ambil yang kes Oreo tadi. Kenapa kena putar? Kenapa kena jilat? Kenapa kena celup? So mungkin putar itu sebab dia nak bagi orang tengok, oh ni ada krim dia yang mungkin lain daripada krim lain. Dan kenapa kena jilat? Sebabkan krim dia lagi sedap daripada krim-krim yang lain. Itu memang kita tahulah. And lastly, kenapa kena celup? Rupa-rupanya ianya paling sedap dimakan dengan susu. Okay, itu adalah reason why dia orang buat macam tu. Sama dengan macam Mami Monster. Kenapa kena renyuk goncang makan? Sebabkan dia ada dia punya MSG tu. So kena taburkan dulu dalam tu, kena goncang dulu baru boleh makan. Kalau tak, orang ingatkan ini sebut apa ni kan. So orang makan dia punya Maggi je. So itu adalah kenapa mereka mencipta proses ini. Dan saya nak anda semua pada hari ini mulai fikirlah apakah proses yang terbaik dan paling mudah untuk orang faham agar mereka dapat menikmati impak maksima daripada produk anda. Okey, boleh ke boleh? Faham ke ni? Kalau faham boleh kata ya. 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 Oh, kalau ya ramai. Okay, let's go to the next slide. So ini adalah antara yang industri dan juga investor akan tengok dan juga memahami bahawa anda berada di level mana sekarang ini. Okay, maksudnya produk anda ini adakah baru nak dibuat ataupun produk anda ni baru dalam proses development, ataupun produk anda ini dalam proses nak masuk market yang lebih besar. Okey, dekat sini adalah tempatnya. Okey, ini adalah tawaran nilai dan analisa pesaing. Okey, cadangan nilai memberitahu prospek ni maksudnya pembelilah mengapa mereka perlu menjalankan perniagaan dengan anda dan bukannya pesaing anda, dan menyatakan manfaat produk atau perkhidmatan anda jelas dari awal. So dekat sini saya tunjukkan contoh company saya lah. Company saya menawarkan connection dan juga hubungan industri yang lebih baik berbanding dengan LinkedIn, Mau Kerja dan juga Monster. So kita highlightkan kepada semua peserta, gunakan 3 jenis tawaran nilai ini sahaja. Jangan guna yang lain-lain. Okay? 3 jenis tawaran nilai ini sahaja yang akan memahamkan, tak kisah investor, bakal pembeli ataupun bakal kawan industri anda, kenapa produk anda patut dipilih untuk dikembangkan. Okay? Sebab tu saya cakap kat sini kenapa mereka perlu menjalankan perniagaan dengan anda. Maksudnya bukan setakat orang nak beli. Maksudnya orang yang investor pun faham kenapa kena jalankan perniagaan bersama anda. So apa yang ada adalah 3 saja, which is lebih baik. Lebih baik ni maksudnya dari segi experience tau. So contohnya kita ambil Hanigami. Okey, kenapa orang kena pilih Hanigami berbanding dengan madu-madu yang wujud di luar sana? Let's say madu kelulut dekat luar sana ada orang mungkin buat dalam bentuk leather, ataupun ada orang buat dalam bentuk tube, ataupun ada jenama-jenama yang buat dalam bentuk tablet. Dan kenapa Hanigami lebih bagus? So anda boleh katakan produk anda menawarkan pengalaman yang lebih baik dari segi untuk konsumsi madu kelulut, kerana Hanigami ini lebih mudah untuk dimakan. Okay? So mungkin kita boleh rangkakan seperti itu. So contoh satu lagi saya ambil roti Biscoff cinnamon. Okay, tadi yang kata sampai sebulan boleh tahan tu kan. Kenapa orang kena pilih produk anda? So dekat sini mungkin anda boleh letak. Okay? So contoh anda boleh fokus dekat skrin sekarang ini. Saya letakkan produk saya paling atas sekali belah kanan. Okay, sebabkan ini adalah yang paling terbaik daripada 2 key matrix yang kita letakkan. Okay? So kenapa roti Biscoff cinnamon lebih baik berbanding roti Gardenia, let's say kita ambil yang Toast ataupun High Five yang jenama-jenama yang besar-besar jugalah. Letakkan 3 saingan anda dan kenapa anda lebih baik. Mungkin anda boleh cakap lebih baik dari segi ketahanan produk kami adalah boleh sampai sebulan. Okay. So contoh itu adalah kenapa anda lebih baik. Dan keduanya adalah lebih murah. Okay, lebih murah ini anda kena letak pemahaman bahawa jika anda pergi ke lebih murah,
ianya akan menjadi satu benda yang bagus. Cumanya anda kena main market yang sangat besar. Okay? So biasanya peniaga-peniaga akan pergi ke option yang lebih murah. Okay? Dan apa yang akan jadi adalah mereka akan dapat sambutan yang sangat hangat pada awal-awal. Namun apabila nak kembangkan produk tu nanti, mereka akan mengalami satu masalah lah. Contoh kita ambil paling mudah kes roti gardenia. Okay? Kita tengok pada 3 tahun lepas harganya hanyalah RM2.50. Dan sekarang ni dah up to RM3.20 tak silap saya. So benda itu bila nak dinaikkan, dia menjadi satu isu yang sangat-sangat menjadi perbualan hangat dan juga kecaman orang ramai. Sebab apa? Sebab bila kita kata benda lebih murah ni, orang ramai akan guna. Okey, saya kata orang ramai bukan orang ramai sikit, orang ramai akan guna. So bila kata anda dah ada fan yang sangat ramai yang suka dan selesa dengan harga itu, dan mungkin tiba-tiba harga bekalan anda naik dan anda kena naikkan harga anda, percayalah sama ada akan jadi beberapa perkara. Yang pertama, kita boleh tengok banyak orang yang minat gardenia dan mula lari kepada Massimo dan lari kepada jenama-jenama yang lain disebabkan mereka lebih murah. Okey, sebab anda ada attack to that market. So dia tak salah, tapi kena ingatlah perjalanan dia adalah anda kena sentiasa bermain. Mungkin produk anda yang anda akan launch lepas ni pun anda boleh berfikir dengan lebih baik lah, adakah anda nak gunakan tawaran nilai lebih murah ini sebagai satu tawaran nilai anda. Dan yang terakhir sekali adalah lebih pantas. Okey, lebih pantas ini kita ambil contoh baju itok lah. Okay. Baju itok. Kenapa orang kena guna baju itok? Sebabkan anda memberikan kesan yang lebih pantas. Apabila orang menggunakan baju itok dalam masa 2 minggu, mereka akan dapat hasil tuajan yang lebih segar dan juga sihat. Okay. So contoh itu adalah tawaran nilai yang anda boleh letak lah. Okay. So kita tengok contoh yang saya letakkan dekat sini. Dua benda yang perlu anda letakkan adalah apakah pengalaman yang akan dialami oleh orang-orang yang menggunakan produk anda. So saya letak contoh tepung pisang memberikan pengalaman menggoreng yang lebih pantas dengan teknologi goreng yang pantas pada harga optimum. Okay? So dekat sini adalah 2 highlight apa benda yang akan jadi apabila orang gunakan produk saya, iaitu harga saya optimum dan saya punya teknik gorengan adalah yang paling pantas berbanding tepung roti, berbanding dengan tepung kacang dan juga tepung pokok. Okey. Kenapa? Tepung pokok harganya mahal. Okey, walaupun dia boleh goreng pantas tapi dia mahal. Kalau kata tepung kacang pula, harga dia murah tapi nak gorengnya lama. Tapi kalau kata harganya mahal tapi nak gorengnya lama. Kalau kata tepung roti pula, nak gorengnya lama dan juga harganya murah. So dia akan menjadi satu orang kata bila orang tengok, orang akan membandingkan kenapa mereka kena pilih produk anda berbanding dengan produk-produk lain. Okey, faham ke setakat ini untuk keutamaan produk? Faham. Okey, sekarang ini kita pergi ke model pendapatan. Alright. Bila kita buat pitch deck, kita kena terangkan juga apakah model pendapatan kita. So, ini bukan business model canvas. Kalau kata anda pernah tahu pasal BMC, ini bukan dia. Ini adalah business model kalau dalam bahasa Englishnya. So, dekat sini, kalau kata anda buat produk yang berbentuk fizikal, apa yang anda boleh buat adalah model pendapatan anda lebih kepada jualan produk ataupun mungkin subscription kepada produk anda ataupun mungkin ada referral ataupun ada add-on service dan juga upsell. Kalau kata produk anda merupakan yang berbentuk online atau web, ini adalah barang-barang yang anda boleh gunakan lah, which is freemium, mailing, AdWords dan pelbagai lagi. So contohnya adalah di sinilah saya letakkan terus model pendapatan untuk tepung pisang saya adalah saya guna 2, which is first jualan secara terus RM20. Apa yang peniaga akan dapat adalah demo masakan secara fizikal dan bantuan komuniti selama sebulan. So saya letakkan terus harga sebegini adalah untuk business model yang macam mana dan apa yang mereka akan dapat dalam harga itu. Okay? So contohnya macam agent dan stokis. Saya jual kepada mereka RM8 ke RM12, memberi komisen sebanyak RM12 ke RM8 mengikut turutan dan saya akan beri mereka demo masakan secara virtual. So ini adalah contoh-contoh kenapa kita kena ada model pendapatan ini supaya
investor dan juga bakal-bakal industri nak membantu anda, mereka faham bagaimana anda nak menjana kewangan dan bagaimana mereka boleh dapatkan duit mereka balik nanti. Okay, so ini adalah untuk model pendapatan. Ada apa-apa soalan tak berkaitan model pendapatan? Anyone? Kalau ada soalan, inilah masanya. Nak tanya, Ya. kalau model pendapatan bagi untuk macam starter macam kita orang ni macam mana? Ni siapa Yang Baja Baja tu. Okey, Baja Talk. Saya boleh cadangkan yang pertama anda boleh buat jualan terus, itu yang pertama. Yang kedua anda boleh buat minimum order requirement, MOQ. Okey, sebabkan kalau kita main pekebun dan juga petani ni, kita tahu yang kawasan mereka besar dan mereka perlukan jumlah yang banyak. So anda boleh buat minimum order requirement. Let's say kalau katakan anda nak jual, ada petani yang nak beli dengan anda, boleh, tapi ada MOQ sebanyak 100 unit. Okay, so berapa jumlah untuk 100 unit tu? So anda boleh letak kat situ juga. Ataupun yang ketiga, anda boleh buat juga macam saya letak kat sini lah, agent dan stokis. So anda boleh buat 3 jenis business model menggunakan bajet anda. Boleh ke? Boleh. Okey, boleh. Alright, Thank you. Welcome. Ada siapa nak tanya lagi? Boleh terus bagi cadangan ni. Tak payah nak pergi fikir dah. Kalau tak ada yang nak tanya tu, mungkin mereka dah ada lah kot idea mereka bagaimana untuk jualan dan juga selainnya. Ada siapa nak share lagi ke? Atau ada apa-apa soalan? Okey, nampaknya tiada soalan. Masih senyap di sana. Baik, kita teruskan. Okey, so sekarang part berkenalan. Nama saya Muhammad Anik Amdes bin Muhammad Zamin. Boleh follow saya dekat TikTok, Instagram dan juga Facebook, Anik Amdes. Saya merupakan Chief Operating Officer untuk Youth Ventures Asia. Kami ini merupakan syarikat pembangun belia dan juga usahawan yang kami gunakan teknologi lah untuk membantu anak-anak muda seperti anda. Yang pertamanya untuk berniaga, yang keduanya untuk bekerjasama dengan industri, dan yang ketiganya antara function terbaru yang kami telah launch adalah kami crowdfunding platform kami sendiri, di mana jikalau anda pening-pening tak tahu macam mana nak cari modal untuk projek ke, untuk bisnes anda ke, boleh gunakan crowdfunding platform kami sebagai satu pemula lah kiranya. Kenapa crowdfunding platform? Sebabkan ini merupakan satu platform prajualan ataupun pre-sale. Okay? Let's say korang tak ada lagi modal untuk buat korang punya produk sekarang ni, but by using crowdfunding platform, anda boleh, macam tadi kita dah bincang pasal business model tadi kan, anda boleh letakkan beberapa package supaya orang boleh pre-order dengan anda. So bila dah dapat jumlah yang anda perlukan untuk anda jalankan the first batch of product, bolehlah anda mulakan perniagaan anda. So that is why kita wujudkan this crowdfunding platform. So sebelum daripada ni, saya merupakan founder EventX, training and event management company yang banyak bekerjasama dengan Kementerian Belia dan Sukan. Dan saya juga merupakan wakil untuk student Parlimen Malaysia yang pertama. Despite saya ada law degree daripada IIUM, saya tak teruskan saya punya career sebabkan saya nak bantulah anak-anak muda seperti anda untuk mula connect dengan industri. Okay, so tahun lepas saja kami dah buat 20,000 contact award dengan lebih 2,000 youth, dan kami telah memberikan salurkan grant prize dan juga paid voluntary opportunity sebanyak 100,000 dan 5,000 minute contact hour. Okay, dan ini adalah Youth Ventures Asia. Kamu semua bolehlah layari www.youthventures.asia untuk dapatkan makluman yang lebih lanjut. Kalau kata nak opportunity berkaitan dengan grants ke, opportunity berkaitan dengan any opportunities yang ada dekat luar sana dan juga di dalam Malaysia, boleh direct kepada kami. Dan ini adalah kepakaran kami lah. Ada 4 benda, which is entrepreneurship development, kami ada hackathon kami sendiri, career development. Kalau kata anda ada abang-abang yang kat UST yang nak intern ke, nak pergi cari kerja ke, kami pun ada program untuk itu. Dan kami ada tempat kami sendiri di Cyberjaya. Kalau kata anda semua datang ke Cyberjaya satu hari nanti, pada hari Sabtu malam, setiap hari Sabtu malam, kami ada uptown kami sendiri yang diberi nama lorong belakang, jemput datang. Dan yang terakhir sekali adalah yang saya tercakap tadi lah, kami merupakan company yang buat media dan teknologi development. So jangan lupa layari www.youthventures.asia untuk maklumat lanjut. Dekat situ kami letakkan pelbagai inspirasi dan juga opportunity untuk anda. Okey, terima kasih. Itu untuk iklan.
boleh hubungi kami kalau nak hubungi apa-apa. Ini nombor CEO dan nombor CEO-nya lah, nombor saya. Ataupun boleh dari email kami di uventurebuilder@gmail.com atau layari lagi sekali www.uventures.asia. Boleh follow kami juga di uventures.asia di Instagram dan Facebook. Okay, habis iklan. Alright, so antara yang terakhir adalah ini antara yang paling penting. So maklum balas pengguna dan permintaan pasaran. Okey, sertakan maklum balas pengguna dan permintaan pasaran setiap ada terhadap solusi anda agar pelabur bertambah yakin terhadap solusi anda. Jika ada, letakkan 3 perkara. Ini bukan 3, ini 4 perkara. 4 perkara ini. Yang pertama, maklum balas pengguna berpuas hati. Yang kedua, maklum balas pengguna tetap. Yang ketiga, maklum balas penambaikan. Yang keempat, MOQ permintaan pasaran. So, sebelum kita berjumpa secara bersemuka pada 19 hari bulan ini, apa yang saya nak anda buat adalah, saya yakin dan pasti anda semua walaupun belum menjual lagi produk anda, pasti anda dah test out the product. Betul? So, apa yang saya nak anda buat adalah ambil gambar ataupun gunakan Google Form dan hantarkan Google Form ini kepada sahabat-sahabat ataupun orang-orang yang telah menggunakan produk anda. Dapatkan maklum balas mereka berkaitan dengan produk anda. Dalam itu anda boleh letaklah adakah anda berpuas hati dengan produk ini, bagaimana nak tambah baik, berapa harga yang sesuai, supaya anda dapat direct feedback yang akan membantu anda untuk mencipta produk yang sesuai dengan market. Okay? So maksudnya tak adalah anda buang masa nanti nak beragak-agakan macam tadi Baja tadi tanya kat saya kan, berapa harga bang sebab saya bukan petani dan berkebun adik. So boleh directly pergi dekat mereka, ataupun kalau kata cikgu ada kenalan-kenalan dengan komuniti petani berkebun, boleh tanyakan kepada mereka, bagi mereka form, ataupun cikgu directly tanya, dapatkan feedback daripada petani berkebun, berapa harga yang sesuai, kalau kata produk ini dalam masa minggu nak guna ke tidak, ataupun macam mana nak tambah baik. Mungkin dia orang kata packaging kena cantik sikit ke, ataupun contohnya macam honey gummy bear tadi tu kalau boleh dibuat bentuk dolphin ke, benda-benda tu yang kita nak tahu, yang sebenarnya anda dah cuba dan juga anda dah approach your market. Okay, so ini sangat-sangat penting. Dan yang terakhir lah, kalau kata ini yang dah start jual, MOQ permintaan pasaran. Kalau kata dah ada order ataupun sebelum ni dah ada transaction, orang yang membeli, letakkan berapa ramai yang dah beli and berapa banyak yang anda dah dapat sekarang ini. Okay, sebab itu menunjukkan kesediaan produk anda untuk masuk ke market. Okay, so contoh saya letak kat sini, Aminah binti Karim, tepung pisang ini memang pilihan saya dari awal produk dilancarkan, harga optimum dengan kualiti hebat. Okay, ini contoh saja, sebabkan tepung pisang ini hanya bantuan visual yang saya adakan untuk anda. Jadi untuk anda yang ada produk betul-betul di luar sana, adakan betul-betul maklum balas pengguna. Okay, let's say ada feedback form yang betul-betul bagus menyokong produk anda, letakkan the screenshot of feedback form tu dekat sini. Dan juga kalau kata ada MOQ, letakkan receipt, letakkan mungkin gambar anda dengan pembeli, ataupun mungkin gambar anda di event itu yang menunjukkan bukti bahawa anda dah approach your market. Okay, faham tak? Macam panjang sangat saya bebel ni. Faham ke guys? Faham. Ya, faham. Oh, okay. Terima kasih. Alright. Next, kita akan pergi ke permintaan. So, yakinkah bakal pelabur anda untuk melabur kepada solusi menggunakan tawaran saham dan pulangan berbaloi? So, ini kalau kata anda dah betul-betul solidify. Solidify ni maksudnya anda dah betul-betul lengkapkan produk dan juga perniagaan anda secara menyeluruh. Maksudnya pitch deck dah siap, anda betul-betul dah approach market, and then dah ada transaction, baru boleh anda yakinkanlah pelabur berapa banyak yang anda minta. Ataupun anda rasa macam anda betul-betul perlukan funding sekarang ini, boleh letakkan jugalah kat dalam ini. Okay? So mungkin di peringkat awal, disebabkan anda masih student, para pelabur ini tidak boleh nak menjangkakan tawaran saham atau apa-apa daripada anda, sebabkan bila kata tawaran saham ini hanyalah untuk perniagaan yang dah sedia bahat. Okay, so apa yang anda boleh tawarkan mungkin adalah keuntungan ataupun sharing profit sepanjang berapa tahun mereka letakkan. Let's say anda nak minta dalam
10,000 untuk permulaan produk anda dari segi packaging ataupun dari segi R&D ke, letakkan pecahan kenapa anda perlukan 10,000 tu. Okay, let's say 2,000 untuk R&D, 3,000 untuk pemasaran, 4,000 untuk apa. Okay, sekian. Supaya orang boleh faham lah anda gunakan duit tu untuk apa. Ataupun di bahagian permintaan ini, anda ada idea yang mana anda perlukan sebenarnya adalah kerjasama industri. Okay, kerjasama industri dari segi apa? Okay, let's say macam tadi serum acne tadi. Dia kata dah lepas ni next step is going to dermatologist. Okay, so dekat permintaan ini anda boleh cakap anda perlukan bantuan dari segi itu. And then ada juga yang tadi bagi masalah contohnya flakes tadi. Okay, anda tak tahu apa cara yang terbaik untuk disintegrate flakes ke ataupun pengeringan ke. Dekat situ anda boleh mintakan juga ke sini dari segi apa yang anda perlukan. And then contoh dari baja cecair dari sekolah Seri Kiambang tadi. Dia kata perlukan masa 2 bulan untuk cipta. Okay? Mungkin anda perlukan bantuan dari segi R&D untuk mempercepatkan masa persiapan produk, dan juga tadilah yang ada cikgu sebut tadi pasal order ataupun bau kepada baja anda. So benda-benda ini anda kena letakkan di bahagian permintaan supaya industri dan juga mungkin bakal-bakal investor faham apa yang anda perlukan. Okay, so ada apa-apa soalan tak guys berkaitan dengan permintaan ini? Ada soalan tak? Tak ada. Tak ada Okay, so saya harapkan anda semua memahami apa yang kita dah share ini. Saya rasa agak singkat lah. Kita mula dalam buku 1 tadi kan. So ingat hanya perkara-perkara ini sahaja yang perlu diletakkan di dalam pitch deck anda, dan nyatakanlah apa-apa yang berkaitan dan jangan letak apa-apa yang lain selain daripada ini. So sementara kita menuju ke 19 hari bulan ini, pastikan anda siapkan perkara ini, dan paling penting adalah maklum balas pengguna tu. Okay, sebelum saya close the session, adakah kita ada beberapa soalan daripada rakan-rakan dan juga adik-adik sekalian? Ada soalan tak? Ini dah pengakhiran ni, nanti kita jumpa 19 hari bulan ni. Okey, ada soalan dari MTAQ, nak tanya 19 hari bulan tu kena bawa produk juga ke? Ya, jawapan dia adalah ya, mudah je. Ya, sebabkan kita akan buat salah satu sesi yang ada di dalam physical session kita nanti adalah kita akan buat sesi penggambaran juga, which means kita nak anda rakamkan proses bagaimana nak gunakan produk tu. Okay, so kita akan ajarlah dekat sana macam mana nak shooting and what not. Okay, so saya nak cari kat sini sekejap je. Ada satu benda saya nak cari. So ada apa-apa soalan lain tak dari anda semua? Kalau kata ada, boleh buka mikrofonnya dulu sementara saya nak cari slide yang berpatutan ni. Tak ada soalan? Sedihnya saya. Tak ada soalan ke? Maksudnya semua faham ni Okey. Kalau kata faham, saya boleh share apakah yang akan jadi pada 19 hari bulan nanti. Baik, okey. So 19 hari bulan nanti kita akan bertemu bersama-sama di Perpustakaan Awam Kelantan Kota Baru. Okey. Kami dari Cyberjaya akan turunlah untuk bertemu dengan anda semua. Jadi saya harapkan energi yang anda akan berikan adalah sama seperti kami, sebab kami ni walaupun muka macam pakcik-pakcik tapi semangat masih anak muda. Okay? So persediaan apa yang anda kena buat, macam saya cakap, pitch deck yang anda kena ada, sebab pitch deck ni akan digunakan sebagai skrip semasa rakaman dan syutingan video. Sila pastikan anda dah lengkapkan pitch deck. Sebabkan nanti dia bukan macam kita shooting iklan je, tapi kita nak shooting juga untuk anda punya video pitch, which means video pitch ini kita akan gunakan di dalam
pemarkahan nanti, dan kita akan beri markah berdasarkan dua benda tu lah. Yang pertama video iklan, yang kedua video pitch deck. Okay, so benda-benda ni kena lengkap sebelum 19 hari bulan, dan kalau boleh nak praktis bercakap tu, praktis lah. Nanti kan kita akan ajar di sana nanti bagaimana untuk pitching dengan betul, bagaimana teknik-teknik pitching dengan betul, dan juga beberapa skill-skill yang terbaru untuk menggunakan smartphone sebagai alat rakaman. Okay, next, apa yang kita perlukan dari anda adalah bawa produk inovasi, sebabkan semasa CV physical kita akan minta anda untuk rakam produk inovasi anda untuk masukkan di dalam video pitching anda, which is video iklan tu akan masuk dalam video pitching juga. Dan bawa peranti dan peralatan, so kita perlukan anda bawa laptop untuk tujuan kelas, kemudian telefon minta kalau boleh ada satu orang yang quite good quality ataupun cikgu boleh pinjamkan ke kan, untuk dapatkan video yang cantik nanti, dan juga extension, dan juga A4 pembaris, pensel, pen dan buku nota. Okay, next is aplikasi yang kena ada di dalam phone anda adalah CapCut. CapCut ni sebab kita nak guna untuk editing video dan juga Telegram. Telegram ni pun penting untuk pemindahan aset digital. Pakaian ngikut kesesuaian produk inovasi anda. So saya faham yang setiap sekolah ada baju corporate semua kan, tapi kalau kata untuk video tu anda boleh bawa, contohnya sebab ada beberapa yang buat macam baja-baja ni kan, takkan nak video dengan pakai baju corporate kan. So anda boleh bawa baju corporate anda ataupun baju sekolah anda, tapi untuk sesi shooting nanti yang akan masuk dalam video tu, bawa juga pakaian yang sesuai mengikut produk inovasi. Okay, contohnya kalau kata mi kuning, okay, mi kuning pula mi sayur tu, nak buat video makanan takkan pakai baju corporate atau baju sekolah, tak sesuai, betul? So kalau kata nak buat macam situasi dia kat luar tiba-tiba nak makan, yang makan tu pun kena in character. So benda-benda tu anda kena reflect balik lah produk anda ni sesuai dengan baju apa. And let's say macam contoh baju tadi kan, takkan nak pakai samping semua pergi buat video baju, tak sesuai. So kalau kata nak bawa baju yang lebih bersifat pertanian, ada topi ke apa kan, bawa benda-benda tu supaya video itu nampak lebih meyakinkan lah, dan dia tak nampak seperti projek sekolah. Alright, next, okay, benda ni kita akan terangkan nanti di sana. Okay, itu saja daripada saya untuk hari ni. Okay, ada apa-apa soalan tak sebelum kita mengetik butang berhenti? Ayat saya, mengetik butang berhenti. Okey, dari Cikgu Umi Adam, kena sediakan dalam bentuk PowerPoint atau bentuk apa? Jawapannya adalah bentuk slides lah. So, saya nak cadangkan kepada anda semua, disebabkan sekarang ni kita dah bergerak ke zaman teknologi yang agak laju. So, saya nak cadangkan anda semua untuk gunakanlah Canva, Canva kalau boleh. Sebabkan bila guna Canva ni senang, tak payah nak bawa pen drive, tak payah nak bawa apa-apalah untuk transfer, sebabkan dia semua dalam internet. Okay, saya share sikit kenapa Canva best. Okay, sekejap nak tanya dulu dalam chat box ataupun boleh direct komen, tahu pasal Canva ke guys? Ni pernah tengok tak Canva ni? Pernah. Okay, nice. Okay, siapa yang pernah dengar tu? Budget Talk Ya. Bagus. Okay, so Budget Talk, aku harapkan design nanti cantik-cantik lah sebab dah biasa guna Canva kan. Okay, so dekat Canva ni dia ada pelbagai jenis benda yang anda boleh buat lah. Bukan setakat buat presentation je. Boleh buat flyers, boleh buat mock-up untuk produk, boleh buat logo. Okay, so contoh kita ambil untuk logo lah Okay, saya tunjukkan anda kenapa Canva sangat-sangat mudah. So contoh search logo templates ni, kita cari plantation. Okay, so dia dah terus keluarkan satu bentuk logo yang macam ini, which saya cakap ni awak punya color tak boleh lebih daripada 3, kena minimal. Okay, so contoh kat sini sebabkan ini adalah free, boleh je terus tukar Budget Talk. Okay, dan letakkan apa benda korang punya tagline dekat bawah ni. So dia sangat-sangat mudah. So harapkan anda semua boleh gunakanlah Canva ini sebagai satu perubahan daripada guna PowerPoint lah. PowerPoint is good but it's so yesterday. Tu ayat dia. Sebab kalau masuk universiti nanti pun kebanyakan universiti lecturer pun akan guna
Canva. So I suggest you guys to start now lah daripada start nanti. And then kalau kata cikgu-cikgu rasa macam kenapa nak guna Canva dekat PowerPoint ada apa template semua, dekat Canva pun ada template cikgu-cikgu di mana dekat sini diberikan juga template-template yang anda boleh terus guna. Okay, contoh kita ambil this one template. So apa yang anda boleh buat adalah anda boleh pilih mana yang anda nak guna ataupun anda boleh apply je all 13 pages. And dekat sini dekat sini anda boleh terus direct just tukar sebabkan dia adalah template. Okay, so dia ada terus bagi beberapa page yang mana anda boleh tukar lah. So cara dia sangat mudah. Kalau kata anda nak tukar color ni terus tukar color dekat sini ikut yang anda nak. Kita nak tukar color ni. Kalau kata anda nak tukar color yang warna hijau ni semua kepada color brand anda, dekat sini ada button change all. Nescaya dia akan tukar untuk semua page. Nampak betapa mudahnya Canva. So saya harapkan anda semua termakanlah dengan dakyah saya untuk Canva ini. Dan ada apa-apa soalan lain tak sebelum kita betul-betul berhentikan sesi kita hari ini? Sekianlah sharing saya untuk benda ni juga. Nak tengok video contoh dia pitch deck. Boleh. Nanti kita akan bagikan dalam grup kita akan bagi link. Alright, ada apa-apa soalan lain ke cikgu-cikgu sekalian ataupun adik-adik? Adik-adik sekalian? Kalau tak ada apa-apa soalan, saya rasa kita akan berhenti di sini dulu. Tapi sebelum tu boleh tak minta semua buka kamera sebab saya diwajibkan daripada NSA dan juga UMSTEM tak ambil gambar. So boleh tak semua buka kamera sekejap sebagai penutup. Kita nak habis dah ni. Dah habis dah ni. Nak tinggal ambil gambar je. Okey, baru nampak muka semua. Oh, ini Ustaz Etok ni. Ustaz, nanti kita jumpa Ustaz. Okey, sekolah Cikgu Aizan, Cikgu Nafizah, Cikgu Sri Kiambang tadi. Cikgu, mohon buka kamera. Alright. Jangan lari. Semua macam semut ni buka kamera. Okey. Alright, semua. Hadirkan senyuman yang paling manis. Yes, ni pintu. Okey. Itu nasyid ke apa? Student cikgu Dala tu. Dah macam nasyid dah. Jangan lari. Kita puji nasyid. Aduh. Okey. Cikgu Sri Kiambang tak nak buka kamera ke? Okey, tak apa. Alright. Okey, semua senyum. Kak, jangan tutup Kak. Nanti orang ingat mulut busuk. Okey. Alright, ready? 1, 2, 3. Okey, one more. Okey, ready? 1, 2, senyum. Okay guys, thank you so much guys untuk masa anda dan juga perhatian anda pada hari ini. Saya sangat appreciate dan semoga anda semua bersedialah untuk berjumpa secara bersemuka nanti 19 hari bulan. Dan itu sahaja dari saya. Nama saya Anik Amdas. Jangan lupa follow kat TikTok. Okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye. Bye. Future, I would really love to pursue a career in technology, and this program really helped me a lot. Program ini sangat bagus untuk development, design thinking. Anak-anak you kan boleh belajar graphic design, EVR dan sebagainya. Satu program yang bagus untuk pendedahan anak-anak kita. It's a positive and good program. If you continue doing what you like, you can find a job in the future that's related what your hobby is. This program should continue so that in future the technology can build up in younger kids too. Innovation, best. Innovation terbaik. Innovation is the best.